Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang kata-kata ketika khatib khutbah, walaupun dengan satu kata perkataan sekalipun, maka sia-sialah pahala iman. Maka hendak kita dengar dan diam. Semoga kita beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semua kita beroleh kejayaan, kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Khatib mengingatkan para jemaah agar memberi perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala Jumat, seperti berbual-bual dan menggunakan telepon. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang bertajuk
tagihan harta barakah menerusi faraid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ilmu pewarisan harta pusaka dikenali juga dengan nama ilmu faraid, ilmu tarekah dan ilmu mawarid. Ilmu faraid ataupun ilmu pewarisan ini ialah tentang pembahagian harta pusaka yang dinyatakan jelas di dalam Al-Quran dengan menetapkan orang yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut dan kadar bahagian yang ditetapkan bagi setiap waris yang mereka akan menerimanya sesudah kematian pemilik harta. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'in nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, yaitu bahagian yang telah diwajibkan ditentukan oleh Allah. Ayat tadi menyentuh satu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman tentang pembagian harta pusaka. Mengimbau kembali sejarah lampau pada zaman jahiliyah, hanya lelaki sahaja yang diberikan hak untuk mewarisi harta pusaka. Wanita dan kanak-kanak langsung tidak dipedulikan nasib dan keadaan mereka untuk mewarisi harta pusaka. Ini kerana harta pusaka pada zaman jahiliyah hanya diberikan kepada lelaki dewasa sahaja yang mahir bermain pedang dan mampu mempertahankan suku kaum dalam peperangan. Selepas kedatangan Islam, wanita dan kanak-kanak juga turut diberikan hak untuk mewarisi harta pusaka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kelemahan umat Islam dalam memahami ilmu faraid ini boleh menyebabkan berlakunya perselingkahan kekeluargaan yang sangat merugikan. Apabila kecenderungan kepada kebendaan dan harta merajai jiwa, maka timbulah perasaan tamak haloba, dengki dan iri hati sesama sendiri walaupun mempunyai pertalian darah. Kecintaan kepada harta benda menjadi ukuran tanpa berpandukan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan manusia hilang ketimbangan dan berbalah sehingga akhirnya putus silaturahim dan persaudaraan hanya kerana harta yang ditinggalkan itu gagal diurus dengan sebaiknya. Krisis ini bertambah parah lagi apabila terdapat segelintir dalam kalangan anggota masyarakat tidak memahami dan tidak mempedulikan ilmu faraid atau ilmu pewarisan harta pusaka dalam Islam ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkannya kepada orang lain. Sesungguhnya aku akan mati dan ilmu ini akan diangkat dan akan berlakulah fitnah-fitnah sehingga apabila dua orang berselingkah kerana harta pusaka, mereka tidak akan dapat menemui sesiapa yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Berdasarkan hadis yang dibaca sebentar tadi, Nabi SAW memberi perangsang kepada umatnya supaya mempelajari dan mengajar ilmu faraid ini. Bahkan Baginda SAW memberi peringatan bahawa ilmu ini akan dicabut dari kalangan manusia. Masyarakat akan kehilangan kefahaman tentang ilmu ini dengan Allah SAW mematikan para ulama yang faqih di dalam ilmu faraid ini. Dengan itu, tiada lagi ilmu faraid dapat disampaikan kepada masyarakat dan juga tiada lagi tempat rujukan apabila melibatkan masalah harta pusaka yang akhirnya akan membawa kepada pertikaian dan perselingkahan di antara pihak-pihak yang berkaitan di dalam masalah ini. Justru itu, ayolah kita tambah ilmu pengetahuan dalam memahami ilmu faraid ini. Di samping mempelajari ilmu-ilmu yang lain, pengetahuan dan kefahaman yang mendalam terhadap hikmah mengapa ilmu faraid ini disyariatkan di dalam Islam,
dan akan menjadikan seseorang individu itu terselamat daripada dua perkara yang merosakkan, yaitu pertama, selamat daripada memakan harta pusaka secara batil. Apabila masyarakat memahami dan mengetahui hak-hak yang hanya berhak diambil dan diterima olehnya, maka isu permasalahan yang sering berlaku ketika pembagian harta pusaka seperti menyembunyikan waris yang berhak tidak akan berlaku lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Perbuatan menyembunyikan waris ini menunjukkan berkurangnya sifat amanah, sedangkan apabila amanah itu diberikan, hendaklah dipulangkan ia kepada orang yang berhak menerimanya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, setiap orang muslim ke atas muslim lain itu adalah haram darahnya, hartanya dan marwah dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menyembunyikan waris menyebabkan waris tersebut tidak mendapat hak ke atas hartanya, maka ia termasuk di dalam larangan hadis ini. Ingatlah, hukum menyembunyikan waris adalah haram dan dilarang di dalam agama Islam. Kedua, selamat daripada bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap pembagian harta pusaka secara ilmu fa'il ini tidak adil. Anggapan sedemikian rupa adalah tidak wajar, dan dakwaan tersebut datang kerana kurangnya kefahaman terhadap syariat Islam secara menyeluruh yang melibatkan hak dan tanggung jawab. Antara hikmah bahagian lebih banyak yang diberikan kepada lelaki adalah serentak dengan tanggung jawab yang besar yang diberikan kepadanya. Ini kerana lelaki perlu menanggung nafkah untuk isteri, anak-anak dan kaum kerabat yang lain. Oleh itu, adalah wajar dan adil untuk mereka mendapat bahagian yang lebih banyak berasaskan tanggung jawab tersebut. Selain itu, terdapat pelbagai hikmah syariah membedakan kadar bahagian antara laki dan perempuan dalam hukum pusaka. Antaranya adalah: pertama, keperluan dan hajat seorang wanita sebenarnya mencukupi. Ini adalah kerana nafkah mereka ditanggung oleh suami, ayah, adik-beradik lelaki dan kaum kerabat yang lain. Kedua, wanita tidak dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepada sesiapa pun. Berbeza dengan lelaki, mereka perlu menanggung nafkah bagi ahli keluarga dan kaum kerabat. Tanggung jawab keuangan lelaki lebih banyak, maka mereka lebih memerlukan duit untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Melihat kepada hikmah ini, terserahlah kewajaran mengapa bahagian lelaki lebih besar berbanding wanita. Dalam masa yang sama, seorang lelaki pula bersikap amanah terhadap tanggung jawab yang perlu dipikulnya. Adalah salah sekiranya seorang lelaki menyalahguna atau mengabai tanggung jawab mereka setelah mendapat bahagian mereka. Oleh yang demikian, perkasakanlah diri dengan memahami ilmu faraid. Betapa pentingnya ilmu ini, hinggakan Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara lengkap pembahagian harta pusaka di dalam Al-Quran, agar manusia mengambil pedoman dan mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam lembah dosa memakan harta pusaka secara batil. Kejahilan pada ilmu faraid boleh membawa resiko waris-waris terdekat si mati memakan hak waris lain yang sudah tentu hukumnya adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'kuluna
qura sa'atlan lamma sadaqallahu azim. Maksudnya, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus, yaitu dengan tidak membezakan halal haramnya. Kaum muslimin yang berbahagia, antara penghayatan yang boleh dijadikan pedoman melalui khutbah pada hari ini ialah: pertama, umat Islam perlu memahami dan mendalami ilmu faraid ini untuk mengelak dari memakan harta orang lain secara batil, lebih-lebih lagi makan harta anak-anak yatim. Kedua, umat Islam perlu hadir ke majlis-majlis ilmu bagi menambah pengetahuan khususnya dalam perkara mengenai pengurusan harta. Dan ketiga, ilmu faraid ini ialah tentang pembahagian harta pusaka yang bagi menentukan siapa waris yang berhak dan berapa bahagian seseorang itu akan peroleh sesudah kematian pemilik harta. Bagi mengakhiri khutbah, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah, dan sesiapa taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini 'ibadik wa asrafi 'ibadik asadil 'arabi wal ajam wa imami al-tayyibah wal haram wa manba'il wal hilmi wal hikmati wal hikam وترجمان بلسان القدم سيدنا ومولانا محمد وصل الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول أجمعين والحمد لله العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعثمان وعثمان وعلي وعلى الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات.
Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, adik keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki yang halal lagi diberkati. Pindahlah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan pelanggaran terhadap aturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan, dan jikalau kami ummah yang berkualiti dan berintegriti dari mencapai negara yang aman, makmur serta mendapat perlindungan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ukurkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Limpahkanlah ke atas kami nikmat keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Punyakanlah kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit, dan bebaskanlah negara kami dari segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم.